Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersama lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan majlis kita ataupun bersamanya kita pada hari ini, kita dirahmati Allah, kita diampunkan Allah, kita diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapat rahmat dan hidayahnya. Moga-moga apa yang kita bicarakan hari ini memberikan manfaat kepada diri kita dengan semangat dan azam untuk melakukan apa yang kita pelajari, untuk melaksanakan apa yang kita baca, apa yang kita fahami daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dalam pertemuan yang indah ini. Para malaikat turun memberikan rahmat kepada kita dan dianggap majlis ilmu dianggap sebagai taman syurga. Mudah-mudahan ia dikira oleh Allah sebagai taman syurga. Kalau kita ikhlas, kita jujur bersama, kita benar-benar niatkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu dan hidayah daripada Allah, maka itulah yang kita dapat. Kasih dan sayang kita kepada Allah bukan hanya disebut tetapi kita laksanakan dengan sebaiknya. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa khabar puan-puan yang dikasihi Allah semua? Mudah-mudahan semua sihat dan sejahtera pagi ini. Rakan-rakan sudah masak? Ada yang kata masak dululah, nanti boleh fokus tengok. Ada juga yang kata masak lepas tengok. Ada juga di antara kita yang masak semasa mendengar. Semuanya tidak salah. Yang penting kita ada niat untuk belajar. Kita ada niat untuk sama-sama mencari redha Allah. Tanpa kita tahu yang mengajar itu orang berilmukah, tidak berilmukah, tetapi kalau dia menyampaikan ilmu ke jalan Allah, maka kita sangat-sangat berharap untuk mendapat hidayahnya. Dan rakan-rakan sekalian, itu bagian duduk di rumah yang masak. Yang kerja, kita tak boleh curi tulang. Kerja, kalau kita dah akad dengan majikan kita, maka kita terus bekerja. Tetapi seandainya kerja yang kita laksanakan itu boleh berlaku, boleh berlangsung dengan baik dan menuntut ini menyambil, sambil itu tidak ada gangguan, itu boleh. Dan seandainya dia mengganggu, maka tengoklah nanti rakaman sahaja. Tidak perlu tengok sekarang. Semuanya boleh. Kita sekarang berusaha sebaiknya. Kalau yang dalam perjalanan memandu kereta, hati-hati di jalan raya, hati-hati di jalan raya, dengar saja. Dengar. Tak perlu tonton, dengar sahaja. Kerana
perkara ini pembelajaran kali ini tidak menunjukkan ataupun ada PowerPoint nak ditengok, ada perkara yang dilakonkan untuk dilihat, tidak. Dia boleh didengar sahaja. Itu di antara kebaikan lah, walaupun kita rasa sebenarnya kita kalau belajar betul-betul kita nak ada PowerPoint, tunjuk itu, tunjuk ini, itu belajar dalam secara maya pun boleh begitu, tetapi saya fikirkan kalau saya buat begitu mungkin sukar untuk diikuti oleh mereka yang membuatnya secara sambilan. Secara sambilan maksud saya bukan belajar sambilan, sambil mendengar, sambil bekerja, sambil melipat kain, sambil memandu pergi ke klinik, sambil memandu pergi kerja, sambil bekerja dan sebagainya. So tidak perlulah menonton. Jadi tak perlulah kalau nak tengok cantik ke tidak ustazah hari ni. InsyaAllah cantik semua anugerah Allah. Cantik itu penilaian kita. Dan cantik itu bukan pada wajah. Okay. Kita cuba lihat dulu. Kita ada, saya rasa ni Kamisah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sahabat dia pun mengucapkan kemuliaan kepada semua sahabat-sahabat syurga. Kita ada Elvira. Ini Elvira Kamisah ni memang di antara yang begitu setia dengan kita punya tadabbur ni. Noraz Ismail and Aziza Izzah. Aziza Izzah sini saya ada hutang tak bagi lagi hadiah tu. Ada kadang-kadang lupa nak tulis, jadi orang pekerja pos tu saya lupa nak kirim. Okey, jadi kita sambung tadabbur kita hari ini. Tadabbur kita hari ini meskipun ayatnya mungkin ni, tapi saya akan olah agak lebih mungkin perkara yang berkaitan yang mungkin selalu menjadi kekeliruan kepada kita dari segi hukum. Ayat ini adalah ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Sorry, sebab saya guna komputer satu untuk baca. Ayat yang ke-22 ni, sebelum ini kita pada hari Khamis, pada hari Ahad yang lalu, kita baca tentang bagaimana lelaki, suami tidak dibenarkan mengambil harta isteri yang telah diberi kepada isteri, terutamanya mahar, walaupun dia kentar, walaupun banyak mana pun dilarang oleh Allah untuk mengambilnya. Dan Allah sebut bagaimana kamu nak ambil sedangkan kamu telah hidup bersama dengan mereka, bergembira. Maksudnya wanita itulah berjasa banyak, tiba-tiba kamu nak ambil balik harta, itu tidak boleh. Dan hari ini Allah dan ayat 22 ini pula, ataupun hari ini kita baca ayat yang ke-22, dan ayat 22 ini menceritakan tegahan Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi mereka yang telah dinikahi oleh bapa mereka. Jadi dia kata wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salafa min salaf. Kata wala tankihu, la ini tegahan, dan janganlah kamu nikahi manakaha abaukum, yang telah dinikahi oleh bapa kamu, minan nisa, daripada wanita, illa ma qad salafa minhu, melainkan yang telah lalu. Yang telah lalu tu saya nak cerita yang tu dulu, baru kita cerita tentang nikah ni. Maqad salafa minhu, ini adalah kebiasaan orang ataupun zaman sebelum turunnya ayat ini. Di zaman itu orang Arab boleh mewarisi isteri suami dengan menikahinya. Sebab itu ayat sebelum ini kita dah baca, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa kurha. Jadi karuha. Jadi kita tidak boleh, dia kata Allah larang mewarisi wanita secara paksa. Dan Allah tak sebut lagi tidak boleh menikahi mereka, cuma jangan paksa. Itu ayat sebelumnya.
Jadi maksudnya masyarakat waktu itu ataupun masyarakat jahiliah khususnya selalunya menikahi isteri yang telah dikahwini oleh bapa mereka, iaitulah ibu tiri mereka. Apabila dia telah meninggal, maka anak-anak boleh menikahi wanita tersebut. Itu kebiasaan. Tetapi bila turun ayat ini, maka perkara itu tidak boleh dilakukan. Illa ma qad salaf. Melainkan yang telah lalu. Maksudnya lalu tu hukum tu tak berlangsung lagi. Maka tidak berdosalah, tetapi mengikut ulama tafsir sepatutnya mereka diminta untuk fasah lah kerana telah perkara itu dilarang oleh Allah, tidak boleh. Jadi saya balik nak cerita, wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kamu nikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapa kamu. Dalam penghuraian ini, kita tahu itu kalau dalam bahasa kita Melayu, kita panggil ibu tiri. Dalam perbahasan ini, ada beberapa perkara yang berkaitan. Pertamanya, pernikahan. Itu wanita yang telah dinikahi. Kemudian ada dikatakan wanita yang telah dilakukan perhubungan suami isteri, perhubungan kelamin lah Ada perhubungan kelamin tidak halal, itulah dipanggil zina. Dia juga termasuk yang dilarang untuk dinikahi oleh anak. Dinikahi oleh anak. Ada juga yang dikatakan dia nikah saja tanpa berlaku lagi hubungan kelamin. Hubungan cakap terus terang belum disetubuhi. Ini ada perbezaan pandangan. Ada yang mengatakan masih selagi tidak disetubuhi atau tidak bersama, kalau dia ceraikan masih boleh. Tetapi jelas dalam hal ini manakah yang telah dinikahi tanpa menyebut. Jadi maksudnya yang telah dinikahi. Kita ambil pandangan yang lebih jelas lah Yang ketiga, bapa katalah, andai kata bapa kita non-Muslim, dia menikahi seorang wanita, nikah ikut adat dia lah, ikut adat cara-cara agama dia, ataupun kalau dia animisma tak ada agama, ikut cara dia lah. Sebenarnya animisma pun ada cara pernikahan dia, bukan dia main-main gitu saja. Haram dinikahi oleh anak tadi. Katakanlah dia nak masuk Islam, dia tak boleh nikah, anak Islam tadi tidak boleh nikah dengan perempuan tadi. Jadi satu lagi saya balik tadi kepada yang kita kata bukan dengan pernikahan tetapi persetubuhan haram. Kalaulah katalah suami bapa ni kan ada berkedudukan dengan wanita, pun begitu. Sama ada dia tinggalkan, sama ada suami bapa tadi mati, meninggal, ataupun dia dah tak suka perempuan itu, maka anak tidak boleh bernikah dengan perempuan tadi. Anak tidak boleh bernikah dengan perempuan tadi. Sebab itu bukan main-main. Kalau melakukan perkara yang haram pun kena jelas supaya tidak berlaku apa-apa. Dan ayat ini dituju kepada lelaki tetapi juga membawa erti kepada perempuan. Berarti wanita juga tidak boleh menikahi lelaki yang telah dikahwini oleh ibunya, iaitu bapa tirinya. Tidak boleh berkahwin dengan bapa tiri. Begitu. Dan sebenarnya bekaslah bekas, bukan bekas. Jadi di sini kita nak jelaskan tentang tiri-tiri inilah sebelum mungkin tidak sebut dan lain tidak, cuma terlanjur sebut tentang tiri-tiri ini saya nak sebutkan. Dia ada beza bapa tiri, ibu tiri dengan ibu kandung, bapa kandung, mentua tiri, mentua daripada suami anak kandung mentua tadi. Jadi ada beberapa hukum hatta dari segi aurat kita perlu jaga.
Ibu tiri, bapa tiri adalah sama kedudukannya dengan bapa dan ibu. Dari segi aurat pun, boleh bersalam dengan bapa tiri, boleh bersalam dengan ibu tiri. Kerana selepas mereka berkahwin, maka jadi haram muabbad pernikahan. Maksudnya tak boleh nikah dah, dia mati ke, dia cerai ke, tidak boleh lagi bernikah dengan mereka. Tetapi ibu mentua tiri, saya ulang, ibu mentua tiri tidak sama dengan ibu mentua. Ibu mentua akan menjadi haram muabbad kepada menantunya. Tetapi ibu mentua tiri, apabila bapa mertua meninggal, bekas menantu boleh mengahwininya. Jelas Dan auratnya, ikhtilatnya, pergaulannya sama dengan ajnabi. Tak boleh nak bertepuk tampar, tak boleh bersalam-salam, apalagi berlaga-laga pipi. Ini masalah dalam adat kita. Kerana kita kata kita hormat, maka kita pun pergi salam, cium tangan. Dah salam, cium pula. Ibu tiri tidak boleh. Kita pegang macam ni sudah sebagai tanda penghormatan kita kepada ibu tiri, ibu mentua tiri, bukan ibu tiri. Kalau ibu tiri memang sama kedudukan dengan ibu kandung. Sebab itu dia tidak boleh dinikahi. Jelas tak apa yang saya cakap ni? Saya harap semua jelas dengan apa yang Bunda cakap ni. Saya harap tidak, kalau Bunda ulang-ulang nanti dia jadi confused sebab saya tak mau ulang. Cuma saya nak ulang tentang ibu mentua tiri. Auratnya sama dengan ajnabi. Bapa mertua kita berkahwin dengan orang lain, maka isteri bapa mentua itu adalah ajnabi kepada kita. Kita tidak boleh, dia bukan mahram kita. Kita tidak boleh bersalam, tidak boleh bersentuhan, dilarang untuk membuka aurat. Lelaki pun yang kata lelaki tak ada aurat. Ini masalah. Orang lelaki bukan main jaga aurat perempuan, tetapi aurat dia tak jaga. Dekat rumah pakai seluar pendek, nampak lutut, semua itu tidak boleh. Tidak boleh, dia tetap haram. Haram tetap haram. Saya kena sebut itu. Okey, ada Nur Hisham ni. Dia kata Assalamualaikum dan share. Okey, terima kasih share. Memang Nur Hisham ni di antara mereka yang selalu membantu saya untuk share, bukan bantu saya. Maksudnya sentiasa share ilmu dan mudah-mudahan Allah berikan pahala. Saya harap semua yang lain juga tolong share, sebab kita bila kita share, kita sebarkan ilmu. Dan sesekali Bunda tidak hanya menerangkan tentang hukum, tentang perkara yang ni, tapi Bunda akan kaitkan dengan perkara-perkara yang mungkin confused ataupun kita jadi ragu, terutama hukum macam tadilah. Hukum dengan ibu mentua tiri. Saya pun pernah orang tanya, sebab saya ingat sangat pernah orang tanya. Lepas tu saya jadi macam keliru, bukan keliru pasal tak belajar atau tak baca. Kadang bila orang tak tanya kita lupa, dan saya rujuk kembali memang betul apa yang saya sangka, bahawa memang ibu tiri mentua ataupun mentua bapa tiri, maksudnya ibu mentua kita kahwin dengan seorang yang bukan bapa kandung suami kita, adalah ajnabi kepada kita. Kita tidak boleh berdua-duaan. Saya sebut tidak boleh berdua-duaan. Tidak boleh, itu hukum itu kena ingat. Tidak boleh tidak boleh membuka aurat dan sebagainya. Kadang-kadang perkara ini kita tidak sengaja. Satu yang kita tidak sedar. Contoh saya nak beri. Seorang hamba Allah mahu pergi menunaikan haji.
Dan dia kata tak ada siapa nak teman dia di rumah, isteri tak ada siapa nak teman di rumah, maka bapa mentuanya kata tak apa, biar dia duduk dengan saya di rumah saya. Bapa mentua tu bapa mentua tiri. Dan ketika dia, tidak sepanjang masa ibu mentua dia ada di rumah, tak ada orang lain di rumah, tinggal dia dengan bapa tiri. Waktu ini kadang-kadang syaitan kacau bapa mentua tiri. Bukan kadang-kadang, syaitan memang ambil peluang saja dalam keadaan apa yang berlaku. Jadi perkara ini perlu diperhatikan, perlu diambil maklum, perlu diambil kira dalam setiap perkara yang kita lakukan supaya kita tidak memberikan ruang-ruang kepada syaitan untuk mengganggu. Kita jangan salahkan syaitan saja, kita salahkan diri kita yang memberi ruang. Dan kadang-kadang berlaku tu kerana kita tidak tahu hukum. Jahal lah, kita kata kalau lebih jahal lah, kita taubat cepat supaya tidak berlaku. Kerana kita tidak maulah lubang-lubang syaitan itu terbuka. Kemudian dari segi hukum, saya nak sebut juga, mungkin tidak berkaitan dengan sini, ialah adik-beradik kepada ibu tiri, adik-beradik kepada bapa tiri. Tidak sama dengan adik-beradik ibu atau adik-beradik ke bapa. Adik-beradik bapa, adik-beradik ibu itu dipanggil bapa saudara, emak saudara. Dia adalah mahram kita. Tetapi adik-beradik ibu tiri, adik-beradik bapa tiri, walaupun bapa dan ibu itu berada di kedudukan seperti bapa kandung, tetapi adik-beradik bapa tiri, adik-beradik ibu tiri adalah ajnabi, bukan mahram kita. Maksudnya kalau kita perempuan, adik-beradik lelaki, ibu tiri kita adalah mahram kita. Adik-beradik bapa tiri kita adalah mahram kita. Saya nak jelaskan ni sebab kita ni orang Melayu begitu menjaga adat dengan harapan begitu menghormati. Tetapi penghormatan bukan dengan cara kita bersalaman, dengan cara kita berpelukan, bercium dan sebagainya. Penghormatan maksudnya menghormati pandangan, menghormati dan macam-macam lah sebagaimana orang lain juga. Jadi Bonda sebutkan di sini, berhati-hatilah adik-beradik ibu tiri adalah orang lain. Adik-beradik bapa tiri adalah orang lain, bukan bapa saudara kita. Begitu juga orang Melayu ada sebut saudara anjing. Saya tak suka sebenarnya perkataan itu. Maksudnya begini, bapa kita sewaktu berkahwin dengan ibu kita, dia dah ada anak daripada orang lain. Dan kita pun adalah anak daripada orang lain. Apabila kita bertemu dengan anak bapa tiri tadi dengan kita, dia adalah orang lain. Halal nikah sebenarnya. Masing-masing bawa anak, orang kata. Ini biasa berlaku. Si Polan ni dah ada anak, si Polan ni pun dah ada anak, mereka berkahwin. Maka anak mereka itu bukan adik-beradik. Bukan adik-beradik. Orang lain, orang ajnabi. Aurat perlu dijaga. Kita ni, orang Melayu ni, adat kita agak kadang-kadang kita lupa dengan syariat. Bila kita terlalu menjaga adat yang sebenarnya adat tu boleh dijaga, tetapi kita tidak berapa faham atau tidak jelas dengan hukum. Contoh lagi saya nak beri, adik-beradik bapa mertua, adik-beradik ibu mertua adalah ajnabi kepada kita. Tak boleh salam tak boleh salam. Malah kadang-kadang kata, kalau macam saya ni lah kan, banyak cucu saudara. Ramai, bukan banyak, ramai cucu saudara. Dan cucu ni pun dah berkahwin. Suami mereka adalah ajnabi, walaupun saya dah tua. Cuma kadang-kadang bila mereka bersalam, Bonda sambutkan hujung jari. Dengan harapan dan saya cuba menggunakan kaedah bahawa saya telah al-mutaqaid minan nisa, iaitu wanita yang telah lanjut usia, yang sudah tidak ada lagi maksudnya nafsu dan sebagainya.
Sepatutnya masih tidak boleh, tetapi menghormatinya, dan saya masih ada sedikit ruang untuk mengatakan bahawa itu tidak termasuk dalam hukum. Tapi kalau yang muda-muda tu please jangan. Dan saya ingin nasihatkan, tak kira lah selepas ini tua atau muda, adik-beradik ibu, adik-beradik bapa, adik-beradik atuk, adik-beradik nenek mertua, itu bukan mahram. Melainkan kalau orang tu dah uzur sangat, rambut putih kancang, duk sakit, tinggal daging dengan tulang, tinggal tulang dengan kulit, daging dengan tulang tu bagus ya. Tulang dengan kulit, itu memang termasuk yang sudah tidak ada lagi harapan untuk menimbulkan nafsu dan sebagainya, maka itu tidak mengapalah. Kadang-kadang kita pergi ziarah orang tahu sakit teruk, kita rasa nak juga pegang dahi dia, nak juga pegang supaya kita rasa dia adalah nenek kita, kerana dia nenek kepada isteri kita, itu tidak mengapalah. Mungkin dia dah bedridden dan sebagainya, itu tidak mengapa. Itu saya nak terangkan hukum. Sebab itu Bonda kata hari ni Bonda nak bercerita sikit tentang hukum yang mungkin bukanlah hukum yang ada tersebut di dalam ayat ini, tetapi dia berkaitan dan selalu menjadi keliru. Jadi saya ulang sekali lagi, begitu juga adik-adik IPA. IPA 2 ini tetap bukan mahram kita, tapi buat masa sekarang ini bagi kita nampaknya mereka dah faham. Ramai yang sudah faham, dan kita ni selalu balik berkumpul ramai-ramai adik-beradik, memang ada sedikit masalah lah dari segi hukum ini. Dan kita masalah kita, aurat kita mungkin kita boleh jaga dari segi rambut, kita boleh jaga. Tetapi lengan, kaki itu selalu jadi masalah lah bagi yang perempuan. Kerana kita bekerja di dapur, basah dan sebagainya. Jadi saya beritahulah kepada para lelaki, hormati mereka yang bukan mahram. Kalau mereka tidak dapat menjaga aurat, jauhkan diri. Kita boleh berbual di ruang tamu bersama-sama dan sebagainya. Waktu itu wanita sudah kemaskan dirinya sebelum keluar. Saya nak beritahu ni sebab kita macam Bonda juga dulu pun tahu hukum, tetapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dulu pun hukum tu dilanggar juga. Kerana kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, macam mana nak cakap, kita ni lebih ingat adat daripada ingat hukum. Sebab itu kita langgar je semua. Tapi Alhamdulillah, bila Allah beri kita kesedaran, kita jangan undur lagi. Bila Allah beri kita hidayah, kita jangan paling lagi. Bila Allah bagi kita petunjuknya, berdoalah kepada Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setiap kali kita live, Bonda baca doa itu dengan harapan apa yang telah kita mendapat hidayah daripada Allah, tolong jangan paling lagi. Tolong jangan maksudnya undur kembali dengan apa yang kita telah ubah, apa yang telah kita hijrah dalam jiwa kita. Sebenarnya mungkin ada orang tengok live saya ni, dia pernah tengok Bonda muda dulu. Sebab tu dia akan kata, oh dia pun dulu buat begitu. Ya, betul. Kita tidak ukur masa lalu seseorang. Dan kita sepatutnya ukur apa yang berlaku. Jadi please lah siapa-siapa saja, bukan saya, siapa-siapa saja orang lain yang mungkin memberikan pandangan tetapi dia ada masa lalunya yang mungkin pada kita tidak sempurna pun. Sebenarnya sekarang pun tak sempurna, kita hanya mengejar yang sempurna. Kita pun tak sempurna, kita berusaha untuk kekal kepada apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sampai mana saya tadi? Jadi saya dah sebutkan tadi hukum. Begini ya. Saya nak ulang sekali lagi. Meskipun kita ini duduk di negara Malaysia yang ada adat sopan, tata susila yang perlu kita, yang selalunya kita akan dengar, akan ikuti, contohnya bersalamat, utamanya raya dan sebagainya. Tetapi lihat
siapa dia di antara orang yang boleh kita salam. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya, mereka akan kata, alah, orang tua kot. Saya dah ulang dah hari tu. Orang tua kot, tak ada masalah. Saya ingin sebutkan, yang tua memang ada ulama mengatakan wanita yang menopause adalah tua. Tetapi zaman sekarang ini, wanita menopause tak sama dengan zaman dahulu. Masih lagi dianggap boleh membawa kepada fitnah. Kerana kalau kita lihat ada wanita yang menopause boleh berkahwin, makanya masih boleh, masih diminati oleh jenis yang lain, jantina yang lain. So diharapkan supaya kita lihat ataupun kita berikan pengertian bahawa yang tua itu ialah mereka yang benar-benar uzur. Benar-benar uzur. Kalau kita kata dalam umur sekarang, betul lah saya pun dah 66. Kalau 70 pun ada lagi yang hebat. Kita letaklah 75 ke atas. Mereka pun jalan dah bongkok. Saya pun jalan dah bongkok. Tetapi perlu jaga juga aurat dan sebagainya. Saya ingatlah waktu mak saya tua, memang kami pun ambil gambar masa dia dah baring kan. Dia dah uzur, baring bedridden, nak masuk air semua dah tak makan. Rambut dia itu sudah, auratnya pun sudah memang tidaklah sama dengan wanita biasa. Kalau dia dah duduk di hospital ataupun di rumah dan dia memang tak bergerak-gerak, dah susah kalau nak pakai ni, semua panas dan sebagainya. Orang tua. So itu auratnya memang tidaklah sama dengan aurat wanita yang muda. Okay. Saya cuba memberikan pandangan benda sendirilah ya. Dan bila sebut ayat wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, maka bonda terfikir untuk menerangkan hukum sebenarnya. Satu lagi, kenapa ya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita tidak boleh menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapa kita. Hikmah. Sebenarnya saya cari dalam kitab tafsir, saya tak jumpa juga dia punya hikmahnya. Cuma saya pernah terbaca dan saya juga setuju dengan apa yang pernah baca. Saya cari-cari dah tak jumpa dah. Ini adalah menjaga silaturahim ya. Silaturahim dengan bapa. Kerana dibimbangi kerana ini banyak berlaku kan. Bapa kahwin wanita yang muda, cantik, muda belia, muda daripada anaknya, boleh jadi menggoda anak-anak lelaki. Maka apabila telah haram, maka anak tadi sedang meletakkan ibu tiri itu sebenarnya ibunya untuk menghilangkan rasa keinginan untuk memperisterikannya. Kerana seandainya ada rasa untuk memperisterikannya, maka boleh menimbulkan kehuru-haraan. Boleh jadi wanita tadi meminta cerai daripada suaminya dengan hajat untuk berkahwin dengan anaknya. Perkara ini tidak boleh tidak boleh. Sebab itu boleh memutuskan silaturahim. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyusun atur kehidupan kita sebenarnya, supaya kita lebih berjaga-jaga, lebih menjaga hubungan di antara anak dan bapa, di antara anak dan ibu. Jadi begitulah. Tapi kalau dia belum berkahwin tak apa. Tidak ada hubungan lagi. Contohnya kita tengok bapa kita tu berkenan dengan seorang perempuan. Bapa kita kenan seorang perempuan, berkenan. Dia pula asyik sebut nak kahwin dengan orang tu. Jadi mungkin kita tak mahu ibu kita dimadu, cepat-cepat kita kahwin dengan dia. Itu tak apa. Dia belum kahwin lagi, kan? Dia belum nikah lagi dan tidak ada hubungan pun di antara mereka, baru sebut. Tapi itu pun bahaya juga, kan? Jadi elakkan perkara yang bahaya. Kita bimbang pula bila dah berkahwin nanti, pandangan bapa berubah nanti dengan menantunya. Sedangkan apabila telah menjadi menantu, maka dia juga haram mu'abbad. Maksudnya mu'abbad selama-lamanya. Haram mu'abbad itulah haram selama-lama. Bernikah saja maka dia akan haram.
dengan bapanya. Wanita itu juga akan haram kepada bapa tadi untuk menikahi isteri anaknya. Kena faham tu, ya? Kena faham. Jangan besok, anak aku dah meninggal, aku kahwinlah dengan isterinya. Tidak boleh. Menantu itu sudah jadi haram muabbad. Melainkan kalau menantu tiri. Menantu tiri. Ini perlu sangat kita dalami tentang hukum ini. Mungkin bila saya beri tajuk tadi siapa yang haram nikah, mungkin ramai kata Allah itukah kita nak baca, itukah kita nak belajar. Semua orang sudah faham. Ini Lutfiah kata sentiasa ada wuduk, boleh bagi alasan. Betul. Kalau kita tidak mahu bersalaman dengan seseorang yang bukan mahram, kita sentiasa menjaga wuduk. Ini satu perkara yang baik yang dikongsi oleh salah seorang penonton kita, dia ni anak saudara saya sebenarnya. Terima kasih mengingatkan untuk sebut perkara ini. Sebab itu juga di antara baiknya kalau kita sentiasa menjaga wuduk. Menjaga wuduk ini menjauhkan kita daripada perkara yang haram. Sebenarnya orang tua kita, kalau kita betul lah nak ikut adat, kalau betul kita nak ikut adat, orang tua-tua kita, saya masih ingat saya masih kecil, saya selalu fikir, kenapalah nenek saya ni kalau salam dengan orang, dia ambil tudung dia salam macam ni. Hujung selendang dia tu dia ambil, dia salam orang, salam berlapik. Ini adalah satu perkara yang sangat patut kita warisi adat ini. Kita kan pakai tudung yang agak labuh. Kalau pakai tudung sampai nampak leher tu macam mana pula nak alaskan tangan. Jadi bersalam dengan lapik itu boleh. Satu lagi, kadang-kadang kita ada majlis yang kita kena bersalam. Contoh, ini pun mungkin orang kata, saya pernah tengok lah gambar bonda salam dengan orang lelaki-lelaki. Tapi kita, setiap orang tu ada masa lalunya, jangan dihukum begitu. Sekarang ini saya ingin nasihatkan. Kadang-kadang memang kita berada dalam satu dilema. Selain daripada kita, Lutfiah tadi sebut tentang wuduk, satu lagi kalau memang majlis, contohnya majlis dengan raja, kita convocation contohnya, sediakan sarung tangan. Meninggal dah seorang yang saya anggap kakak dia dia sama-sama convocation dengan saya tu waktu saya PhD. Tu Kak Balqis, Kak Iqbal. Dia kata jom cari sarung tangan. Nanti kita nak salam dengan Sultan. Itu adalah satu pembelajaran secara tak langsung. Dan perlu anak-anak sekalian yang mungkin menghadiri convocation dan sekarang dah tak sempat dah orang nak salam-salam pun. Ambil ketal lari. Saya tengok orang sekarang konvo lari-lari. Dia tak macam kita zaman kita dahulu. Waktu saya PhD dulu siap boleh berdiri lagi. Pengacara sebut lagi tajuk tesis ini. Sekarang dah tak ada dah, you buat PhD ke apa ke, konvo berlari-lari saja. Jadi kita sediakan sarung tangan untuk berlapik. Jadi kita menjaga adat dan menjaga hukum. Kita menjaga adat dan menjaga hukum. So memang ada kalanya kita berdepan dengan suasana begini, tapi alhamdulillah di Malaysia sekarang sudah berkurangan masalah begitu. Ramai orang lelaki yang telah faham hukum walaupun kedudukan mereka agak tinggi dan tidak menghulur pun tangan untuk bersalam, tapi kadang-kadang ada pula orang marah please lah jangan, itu dia berkaitan dengan hukum. So kita apabila berkaitan dengan hukum, maka kita siapa ni? Saya tak boleh tengok di situ, saya buka di sini Ibrahim. Sudah jauh, tidak nampak dah saya. Amjad Irfan. Dia ada persoalan ni, saya kena buka juga mana Amjad ni, hilang daripada saya punya radar ni. Saya tak boleh nampak dalam komputer saya ni, jauh harap maaf, saya tunggu saya sekejap, saya nak baca Amjad ni tanya apa.
Tak jumpa lah nak. Mana entah. Okey, bagaimana kalau dengan praktik yang diamalkan oleh masyarakat di Indonesia yang membuat isyarat hujung jari antar? Antar apa ni? Antara mahram kita tetapi tidak bersentuhan sebagai isyarat. Adakah dipraktikkan? Ya, betul. Kita buat isyarat saja. Kita tak sentuh. Bukan isyarat tu menyembah. Ini bukan maksudnya menyembah, maksudnya minta maaf. Saya puji kalau begitu. Masyarakat di Indonesia pun telah banyak berubah. Sebab saya sebelum ini, saya pernah lah lihat perkara yang mula-mula sentap juga saya bila melihat ipar dengan ipar boleh berpelukan bila nak berpisah. Tetapi sekarang perubahan telah berlaku, mereka telah berhijrah minda, hukum, adat dan sebagainya. Dia lakukan begitu. Amjad Irfan ni daripada Indonesia ke? Saya pun tak kenal Amjad Irfani. Nama macam nama daripada Indonesia. Itu persoalan yang baik untuk kita kongsi. Boleh di Malaysia pun bukan semestinya di Indonesia. Kalau di Malaysia dia buat begini selalunya. Kalau di Indonesia buat begini. Dan mula-mula saya ke Indonesia dulu, ni yang bunda kata. Masa tu memang nak kata jahil tak jahil sebab dah tahu hukum. Tapi mungkin Allah tidak beri hidayah kot lagi waktu itu. Memang bunda pun dia salam-salam. Tapi sekarang ini bonda telah ubah walaupun ke Indonesia. Sebenarnya kita yang mendidik mereka, bukan mereka mendidik kita. Tak kira lah Indonesia ke Malaysia, bukan kita yang bukan mereka mendidik kita, tetapi kita mendidik perkara yang betul. Bila mereka nak salam, kita oleh kerana Indonesia buat begini, jadi bonda pun kena buat begini juga. Dan bukan begini berartinya menyembah, tidak, tetapi ialah memohon maaf. Ini adalah simbol mohon maaf. Mohon maaf, tak boleh salam dan saya ialah persahabatan. Bermaksud maaf dan persahabatan. Dan selepas itu, orang tu tak pernah lagi hulur tangan ke saya. Dia memang dia pun ikut buat begini juga. Jadi saya kira bonda rasa itu adalah satu satu kaedah yang wajar. Terima kasih Amjad. Satu perkongsian yang baik kepada kita semua. Kalau bonda sebut tadi convocation, tak bolehlah pula kita buat gini sebab mungkin keadaan pada waktu itu tidak. Tadi kita sediakan sarung tangan. Tapi sekarang ini saya kira dalam semua majlis convocation di Malaysia lah tak berlaku dah salam-salam ni. Okey. Kemudian Amjad jawab, tidak, saya pelajar Malaysia di Indonesia tapi saya orang Malaysia. Okey, faham. Bila you dah tinggal di Indonesia lama, you tahulah ada di sana. Tapi dah ramai dah orang faham. Dia bukan masalah Indonesia atau Malaysia. Masalahnya ialah keinginan kita untuk mengikut hukum hakam yang betul. Hukum hakam yang betul. Betul, dahulu pun saya agak hairan kalau di Wardi, Waalaikumsalam Wardi, Maziah, Waalaikumsalam. Nenek kayanganku ada rupanya, nenek muda ni. Kita panggil dia nenek sebab dia bahasakan diri dia nenek. Okey. Jadi itu adalah satu yang sepatutnya kita, walaupun kita hari ini kita baca sebenarnya ayat yang jelas di sini ialah haram menikahi sesiapa yang telah dinikahi oleh bapa, tetapi bonda cuba terangkan beberapa hukum yang seharusnya kita patuhi ataupun kita kena tahu, dan perkara ini berlaku dalam kehidupan kita seharian. Yang mungkin bertentangan dengan syarak kita tinggalkan. Yang bertentangan dengan syarak itu kita tinggalkan. Kita kena faham setiap syarak, ini saya dah sebut dah selalu. Setiap yang ada hukum ditegah dalam syariat, maka ia ada kebaikannya. Begitu juga yang disuruh Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kebaikannya. Tidak perlu kita mencari hikmahnya
Tetapi kalau kita tahu hikmahnya tu tak apa. Maksudnya kita tahu bahawa apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka itu adalah yang terbaik untuk kita ikuti. Kita tidak boleh kata apa tu kolot lah, itulah, inilah, nak pakai tudung panas lah, nak pakai itu ginilah. Kita boleh berusaha mencari yang lebih mudah. Contoh, kalau kita masak, kita nak pakai tudung panas, ini selalu menjadi, saya pun rasa. Tetapi kalau kita memang nak ikut hukum Allah, ini Allah memang nak bagi pahala kat kita banyak. Kita sediakan, nak menyediakan tu pun dengan niat tu pun dapat pahala. Kita sediakan memang tudung yang sesuai, yang kita rasa selesa, pakai masak, pakai berpeluh tak panas. Cuba lihat, maksud saya, kalau kita niat cari tudung untuk yang sesuai kita pakai ketika panas masak, mudah dibuka, mudah disarung, itu pun sudah dapat pahala. Apatah lagi bermakainya. Nampak tak? Nampak tak apa yang Bonda sebutkan? Bahawa Allah nak bagi kita pahala. Bukan pun susah kita nak mengejar pahala. Apabila kita niat dalam hati untuk buat kebaikan, Allah, malaikat sudah tulis pahala untuk kita untuk diangkat nanti dalam hisab kita. Ya. Jadi ini kalau kita nak balik raya lama lagi, tapi kita nak balik kampung ke Duri Kendara ke Wallahualam kalau tidak ada PKP dan sebagainya. Bila susun beg, memang susun. Ini pakaian yang mudah. Jangan sediakan baju kelawar. Kan? Dah tahu bukan mahram ada, nak pakai baju kelawar juga dekat rumah. Jangan sediakan baju kelawar. Sediakan baju manusia. Baju manusia macam mana? Kalau perempuan, manusia Islam, Muslimah, dia tutup sampai hujung lengannya. Baju kelawar bukan dia memang baju kelawar ni memang kalau dia terbang nampak ketiak. Jadi itu tak sesuai untuk manusia ketika ada yang bukan mahram. Jadi please lah kita fikir tentang itu semua. Jadi Bonda dah sebut tadi, faham ya apa Bonda sebut kan? Anda isi beg untuk balik kampung pun boleh dapat pahala. Kalau setiap yang anda susun itu ada niat yang baik. Janganlah asyik merungut je. Selalu kita merungut. Banyaknya benda nak susun. Kita ni orang perempuan, mana nak susun stokin, mana nak susun sarung lengan, mana nak susun tudung ini pakai kat rumah, tudung ini pakai berjalan, tudung ini pakai ini, tudung ini pakai ini. Saya selalu tengok ni nak tegur juga. Nak tegur juga lah termasuk diri sendiri. Ada postman datang kan, kita pakai julungan pendek, kita ambil telekung. Tapi you perasan tak kalau you pakai telekung baju lengan pendek, bila you ambil barang, tangan you mesti keluar. Dan maka baju kelawar tadi pun mengangkat tudung telekung itu dan nampaklah baju kelawar itu. Baju kelawar tu maksudnya nampaklah lengan. So kalau pakai telekung pun hati-hati ya, bila ambil surat dari postman. Kalau saya senang je sebab rumah tu ada pagar. Saya cakap dengan adik, letak je dek kat situ. Tak je dek, kalau ada benda yang nak tanda tangan, kena kepit-kepit dah pula. Kepit telekung tu hujung lengan. Supaya dia tidak angkat dan lihat dengan pendek yang kita pakai. Kalau kita di rumah pakai t-shirt yang pendek dan sebagainya. Jadi hati-hati ya, bila sambut orang lelaki datang pakai telekung, memang bagus pakai telekung, tetapi takut kita terangkat-angkat di sana sini. Memang mudah tu pakai tudung panjang, labuh kita pakai, tak kira telekung ke apa. Kalau kita ada tamu, ternampak dua anak lelaki kita ni, postman pula bukannya tahu nak sabar. Yelah, dia banyak nak hantar surat, kena faham. Dia saat lagi dia horn. Masa kita horn tu baru kita terkial-kial nak tarik lengan baju turun. Lepas tu horn yang kedua kita baru capai tudung. Baru nak sarung tudung dah horn ketiga. Dia macam nak pergi dah. Ini problem. Jadi problem memang tu bahasa saya. Okey. Jadi begini ya, kita yang tinggal rumah ni seorang diri, kalau kita tahu memang postman selalu datang atau siapa-siapa yang selalu datang, sediakan. Saya suka tengok ada
macam cucu saya yang kecil pun saya suruh dia sediakan cardigan. Mak dia lah suruhkan, bukan saya, bukan benda pun, cardigan. Jadi pakai cardigan, pakai tudung. Jadi cardigan tu memang dia lengan yang agak tertutup. Maksudnya dia grip, dia tidak turun-turun. Itu mudah. Jadi cardigan tu letak dekat tepi pintu. Kalau ada sangkut situ, sangkut. Memanglah tak kemas rumah kita, ada benda sangkut sana, sangkut sini. Tetapi kalau setakat itu, apa salahnya? Kalau nak juga dia nampak macam satu dekor rumah kan, sediakan penyangkut cantik lah. Tudung, cardigan. Kalau kita pergi di negara-negara yang menggunakan baju tebal, di belakang tu pintu tu selalunya dia ada sediakan penggantung baju. Kalau orang tu sampai, dia pakai overcoat dan sebagainya, dia akan tolong sangkutkan. Macam itulah kita buat. Kalau perempuan, kita ada tempat sangkut kita lah yang tuan rumah. Bila nak keluar je capai tudung, capai baju cardigan ke, capai apa ke untuk menutup aurat kita. Jangan tunggu pos macam tadilah. Kita kat dapur ting-ting-ting, baru letak pisau, baru nak cari cardigan, dia dah bunyi horn 2 kali. Lepas tu bunyi horn 3 kali, kelang kelibut lah kita. Itu, dan puan tulis pula dalam Facebook, marahkan postman. Sebenarnya itu kerja dia. Dan bukan dia nak pergi rumah kita satu je. Dia akan pergi rumah banyak dan orang lain akan marah kalau dia tak hantar surat. Jadi kita lah yang perlu mengurus diri kita bagaimana untuk bertemu dengan mereka dengan senang. Satu lagi, kalau macam benda tak apalah, ada suami yang pencen, bukan mainlah, cepat-cepat bang tu. Kita memang tak bersedia untuk memanggil. Maksudnya suruhlah yang, ataupun lelaki yang ada di rumah kena fahamlah untuk membantu isteri mereka, ibu mereka atau siapa sahaja yang mungkin susah untuk memakai pakaian yang lengkap. Satu lagi saya nak pesan, ni banyak sangat sebenarnya tidak berkaitan pun dengan ni, tapi saya nak ni kepada para suami, siapa-siapa saja lelaki yang merasakan lambat wanita untuk bersiap, terutamanya kalau solat dan sebagainya, kena faham bukan mudah seorang perempuan ini untuk menjaga auratnya. Biarlah mereka dapat pahala dan anda juga dapat pahala kalau anda bersabar. Contohnya kalau ambil sembahyang, walaupun pakai tudung sarung, walaupun pakai apa pun, bila kita ambil sembahyang, kita kena buka tudung, kita kena buka stokin, kita kena buka sarung lengan. Kemudian bila kita nak sembahyang, kita sarung balik. Barulah kita solat. Dia tak sama kan? Lelaki dia tok ambil sembahyang. Lepas tu keluar itu saja pakaiannya. Jadi tolong jangan merungut kenapa lambat keluar daripada surau, kalau dalam di RNR dan sebagainya. Wanita ni dapat pahala dengan niat dia semua itu menutup aurat. Kalau lelaki nak tumpang juga pahala itu, sabarlah. Dengan niat, ya Allah, biarlah isteriku keluar dengan pakaian yang sempurna. Biarlah anak perempuanku keluar daripada surau itu dengan pakaian yang sempurna. Maka sama-sama dapat pahala, sama-sama ke syurga. Faham maksud saya? Jadi bila kita nak sebut aurat ni, kadang-kadang ada tak sama dengan saya. Bawa stokin lah, niat nak pakai dalam kereta. Tengok stokin warna lain, sebelah lain. Kadang-kadang lebih kurang je sama warnanya, tapi dia ada bunga-bunga lain. Sarung ajalah. Lebih baik pakai warna lain daripada tak pakai. Sarung saja. Tak sesuai dengan baju. Pakai baju merah. Kalau stokin hitam tak apa, tak ada masalah. Ataupun skin color tak apa. Ni top dia pakai stokin hijau. Tak apa. Itu trend fashion yang kita cipta sendiri. Tak ada masalah. Yang masalah kalau tak pakai. Pakai sarung lengan. Orang pakai sarung lengan. Baju tudung sama dengan sarung lengan. Kita pakai sarung lengan tak ada sama pun. Dalam hari ni kita pakai tudung biru. Baju konon-konon lah, color block. Baju kuning. Tiba-tiba kasut merah. Stokin pula sarung lengan, pakai pula hijab. Tak apa, asal menutup aurat. Tidak ada dalam hukum yang mengatakan menutup aurat mesti yang warnanya matching. Kalau terpaksa, pakailah. Saya boleh sebut ni sebab benda selalu terpaksa. Orang nak cepat kan. Kita terkia-kia cari yang nak sama warna, yang cantik dan sebagainya. Ambil saja. Pakai je lah. Walaupun
sebelah lain. Tapi kalau memang nak bergaya sama tu, sediakanlah awal-awal, besok dah tahu nak pergi. Letak molek-molek dengan baju, dengan sarung lengan sebagainya. Kalau nak begitulah, nak kemas, jangan sampai orang cari dosa kerana kita. Apalah makcik tu, dah lah sakit, jalan bongkok-bongkok, pakai sarung lengan pun sebelah lain. Nak sangat tutup aurat, dah tua-tua tak payah tutup aurat. Lah dosa pula orang tu kerana kita. Jadi kita berusahalah sebaiknya. Hari ni banyak celoteh makcik hari ni. Nampaknya begitulah dia bila jadi celoteh biasa tu makcik. Bila dia cakap betul-betul tu dia guna bahasa bonda. Begitulah sebenarnya. Jadi saya nak habiskan ayat ini. Walaupun dah minta maaf lah. Sebenarnya bukan minta maaf. Saya harap apa yang bonda sebut hari ini mungkin para sahabat syurga sekalian dah tahu hukumnya. Cuma bonda sebut sebagai mengingat kembali, sebagai satu tadi dah tunjuk sebagai mengingat kembali apa yang kita biasa lakukan, betul-betulkan yang biasa, biasa-biasakan yang betul. Dan kita sambung ayat kita tadi. Ayat tadi ialah ayat yang ke-22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Yang lepas itu masa zaman jahiliah, tidak mengapa. Kemudian Allah sebut, saya nak sebutkan ini akhir yang kita nak baca, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan mengahwini bekas isteri suami itu adalah perbuatan yang keji, fahisyah, keji. Saya rasa fahisyah kita dah sebut buruk. Perbuatan wanita yang berzina, lelaki yang berzina juga disambut fahish. Jadi sama lah tu, keji dan dibenci, wa maqtan, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasa'a sabila, dan wasa'a maksudnya dia mengikut jalan yang buruk, jalan yang tidak seburuk-buruk perjalanan yang diikut. So memang tak boleh lah. Saya sebab apa bonda pergi kepada cerita lain, tapi berkaitan kerana saya fikir tak adalah semua orang dah tahu bahawa tidak boleh bernikah dengan mereka yang telah dinikahi oleh bapa. Jadi hari ni bonda nak sesuaikan perkara-perkara yang berkaitan, yang sering berlaku dalam masyarakat kita, yang perlu kita atasi, yang perlu kita betulkan. Mungkin ada orang katakan ini dosa kecil saja. Sebenarnya bonda dah sebut sebelum ini, kadang-kadang ada dosa kecil, itu bukan kadang-kadang, kebiasaan dosa kecil itulah yang membibitkan perkara-perkara yang besar. Kita dah bicarakan tentang la taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Dan satu lagi, bukanlah dosa kecil itu dia kekal dosa kecil. Dia tetap dosa. Bila dicampur dia jadi besar. Sebab itu kita ni, dia bukan makruh, dia haram. Kalau makruh tu lain cerita. Kalau makruh tu kita kata dia kalau kita lakukan tak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. So kita tak dapat pahala tinggalkan. Tetapi kalau haram, kita buat berdosa. Dan kita tak tahu besar mana Allah nak bagi kita dosa tentang perkara tersebut. Besar mana dosa yang kita dapat. Saya begini kadang-kadang saya tengok ada di antara kita menganggap sesuatu perkara itu ini dosa. Tetapi yang ditinggalkan sebahagian saja dosa. Dia tidak udkhulu fi silmi kafah. Dia tak termasuk dalam Islam secara keseluruhan. Ada masa dia masuk Islam. Ada masa dia tak ikut Islam, bukan masuk Islam, tidak ikut Islam. Contoh, apabila berkata-kata dia angkuh, itu tak masuk, tak ikut Islam. Apabila dia memakai tak sempurna. Ada pula seseorang ini bila dia pakai bukan main sempurna. Orang tak pakai sarung lengan cukup marah. Tetapi keangkuhannya Masya Allah.
ujub diri. Masya Allah. So ini tidak betul. Perlu diperbaiki. Kita ni manusia perlu menjaga diri kita secara keseluruhan. Secara total. Bukan dengan apa ya? Bukan ambil sebahagian. Macam orang lah, ada orang pergi majlis agama pakai tudung comel sangat. Bila pergi majlis sosial lain, sudah tidak comel dah. Bila majlis akad nikah, tudung ditutup. Bila majlis sanding, tak tahu nak cerita. Sampai kita tak kenal inikah yang kita tengok semalam atau orang lain. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita sentiasa jaga dalam kehidupan kita, ya. Kita jauhkan dari fahisyah, jauhkan perkara yang dimurkai Allah, jauhkan dari perkara yang tidak disukai Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah hati kami, jauhkanlah daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kami, yang boleh mengubah dari hati kita daripada bahu menjadi berubah kepada balik semula kepada yang tidak baik. Okey? Jadi sebenarnya saya nak bagi hadiah untuk hari ini, tapi nanti saya cari-cari nama dulu. Saya mohon kepada Allah, tunjukkanlah saya nama yang sepatutnya saya boleh bagi. Dan kalau saya terasa tidak bagi sekarang, maksudnya Allah minta saya tangguhkanlah, ya. Okey. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba hati saya tergerak hati untuk memberi hadiah kepada Amjad Irfani tadi. Kerana dia, bukan kerana saya tak tahu kenapa, bila saya mencari nama, hati saya terlintas untuk memberi hadiah kepada Amjari Irfan. Saya hadiahkan buku, lama saya terlupa pula tinggal dalam bilik sana. Buku Cinta Sentiasa Menang, tulisan Bonda Noor, penulis bestseller, juga guru penulisan kami. Dia banyak perkara yang boleh menjadikan kita sentak jugalah dengan apa yang terdapat dalam buku tersebut. Jadi Amjad, sila message Bonda, sila PM, gunakan messenger tu untuk beri alamat dan nombor telefon. InsyaAllah Bonda akan beri. Kepada yang tak dapat, jangan marah, ini gerak hati. Bonda ni bukan memilih siapa, tapi bila saya cari-cari nama, dia ada gerak hati. Macam hari tu ada Rogaya Bakar, sampai sekarang dia tak hubungi lagi saya dan Bonda. Sebenarnya Bonda dah tergerak hati untuk memberi dia hadiah, tapi dia tak hubungi lagi. Jadi saya tidak tahu kalau dia dengar, dia ada ni, tolong hubungi, dan ada yang hubungi dah, saya cuma belum kirim, termasuk Elvira. Elvira ni anak saya kata dia akan hantarkan ke rumah. Nanti saya akan hubungilah bila anak saya free. Dan untuk terakhirnya, saya mohon kepada semua para penonton yang dikasihi Allah, disayangi Allah, mudah-mudahan kita terus beribadah kepada Allah, mudah-mudahan kita berdoalah sama-sama, mudah-mudahan kita sentiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, moga kita berjumpa lagi dengan keadaan yang baik dan kita berdoalah, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan pada agama, wa afiatan fil jasadi, keafian pada jasad kami, wa ziyadatan fil ilmi, pertambahan ilmu, wa barakatan fil rizki, dan berilah barakat kepada rezeki kami, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmah ketika mati, wa maghfiratan, dan keampunan, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina, permudahkanlah kami fi sakaratil maut, dalam sakaratil maut, wa najata minan nar, jauhi kami daripada api neraka. Alamak, bila dah break buat mana hilang lah.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.